Tafsir fi Zilalil Quran karya Asy-Syahid Said Qutb, terjemahan bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati beliau. Surah Al-Lail, surah malam, surah yang ke-92. Surah ini diturunkan di Makkah dan mengandungi 21 ayat semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Wal laili iza yaghsha, dan demi malam ketika ia menyelubungi. Wan nahari iza tajalla, dan demi siang ketika ia terselah terang benderang. Wa ma khalaqaz zakara wal unsa, dan demi makhluk ciptaannya lelaki dan perempuan. Inna sa'yakum lasatta, sesungguhnya amal usaha kamu itu berbeza-beza. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang menderma dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, serta percaya kepada akidah yang paling indah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup kaya, wa kazzaba bil husna, dan mendustakan akidah yang paling indah, fasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberikan kepadanya kemudahan untuk mendapat kesukaran. Wama yughni anhu maluhu iza taradda, dan harta kekayaan tidak akan berguna kepadanya apabila ia terjumus ke neraka. Inna alaina lal huda, sesungguhnya di atas kamilah tugas menerangkan jalan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kamilah yang memiliki negeri akhirat dan alam dunia. Wa anzartukum naran taladda, oleh itu kami ingatkan kamu dengan keseksaan neraka yang bernyala-nyala. La yaslaha illa asqa, tiada yang masuk ke dalamnya melainkan orang yang paling jahat. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal asqa, dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan bukan kerana ia menanggung budi kepada seseorang yang wajib dibalas. Illa ibtigha awajhi rabbihi a'la, melainkan semata-mata mengharapkan keredaan Tuhannya yang maha tinggi. Wala saufa yarda, dan ia akan berpuas hati. Dalam sebuah frame yang menggambarkan pemandangan alam dan tabiat manusia, surah ini menjelaskan hakikat amalan dan balasan, oleh sebab hakikat itu beraneka bentuk. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usaha kamu itu berbeza-beza. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang menderma ke jalan Allah dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, serta percaya pada akidah yang paling indah, fanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup kaya, wa kazzaba bil husna, dan tidak percaya kepada akidah paling indah, wasanuyassiruhul usra, maka kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesukaran. Maka akibatnya di akhirat juga beraneka bentuk dan berbeza-beza mengikut amalan dan tujuan.
Fa'anzartukum naran taladdah. Oleh itu, aku ingatkan kamu dengan keseksaan neraka yang bernyala-nyala. La yaslaha illal asqa. Tiada yang masuk kekal di dalamnya melainkan orang yang paling jahat. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman. Fasayujannabuhal asqa, dan akan dijauhkan darinya orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti malahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri. Dan oleh sebab rupa hakikat ini mempunyai dua jenis dan dua tujuan, maka frame yang dipilih untuk menggambarkannya di permulaan surah ini juga mempunyai dua jenis. Sama ada pada kejadian alam buana atau pada kejadian diri manusia. Wal-laili iza yaksha, demi malam ketika ia menyelubungi. Wan-nahari iza tajalla, dan demi siang ketika ia terselah terang benderang. Wama khalaqaz zakara wal unsa, dan demi makhluk ciptaannya lelaki dan perempuan. Inilah di antara keselarasan yang indah di dalam pengungkapan Al-Quran. Wa laili iza yaksha, dan demi malam ketika ia menyelubungi. Wan nahari iza tajalla, dan demi siang ketika terselah terang benderang. Wama khalaqaz zakara wal unsa, dan demi makhluk ciptaannya lelaki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam dan siang serta dengan sifat-sifatnya masing-masing, iaitu malam dengan gelap gulita yang menyelubungi bumi dan siang dengan cahayanya yang terang benderang yang menampakkan jelas segala sesuatu. Kedua-duanya merupakan dua waktu yang bertentangan di dalam peredaran cakrawala, iaitu kedua-duanya bertentangan dari segi rupa, sifat dan kesan. Demikian juga Allah bersumpah dengan penciptaannya yang telah mengadakan dua jenis manusia yang bertentangan, iaitu lelaki dan perempuan, untuk melengkapkan impangan gejala-gejala yang serupa di dalam suasana surah ini dan hakikat-hakikatnya. Malam dan siang merupakan dua gejala yang meliputi segalanya. Kedua-duanya masing-masing menyampaikan makna dan saranannya kepada hati manusia, dan kedua-duanya juga masing-masing menyampaikan maknanya ketika seseorang itu memikirkan dan rahsia-rahsia di sebaliknya dengan teliti. Perubahan malam dan siang membawa kesan-kesan yang spontan kepada jiwa manusia apabila malam gelap gelita dan siang terang benderang. Dan setiap perubahan itu mempunyai cerita dan saranan masing-masing, iaitu cerita rahsia-rahsia alam yang tidak diketahui dan cerita malam dan siang yang tidak dapat dikuasai manusia. Dan saranan yang menunjukkan bahawa di sebalik perubahan malam dan siang itu terdapat kuasa ilahi yang memutarkan waktu-waktu alam, sebagaimana diputarkan roda yang ringan. Juga saranan yang menunjukkan bahawa di alam ini terdapat perubahan dan pertukaran yang tidak pernah tetap. Makna malam dan siang ketika direnung dan dipikir menunjukkan dengan pasti bahawa di sana adanya tangan kudrat yang lain yang mengendalikan cakrawala ini dan mengubahkan siang dan malam dengan peraturannya yang serasi itu. Kudrat yang mengatur peredaran cakrawala itulah juga kudrat yang mengaturkan kehidupan manusia. Mereka tidak ditinggalkan sia-sia tanpa balasan, sebagaimana juga mereka tidak diciptakan kosong tanpa tujuan. Biar bagaimanapun percubaan yang dilakukan oleh para pengingkar dan para penyesat untuk menolak hakikat ini dan menghalangkan mata manusia dari mengamatinya, namun hati manusia tetap berhubung dengan alam buana ini, menerima saranan-saranannya, memerhati perubahan-perubahannya dan memahami secara spontan setelah berfikir dengan mendalam
bahawa di sana ada satu kuasa pentadbir yang pasti dirasa dan diakui kewujudannya di sebalik pendapat-pendapat yang karut dan sikap yang menolak dan mengingkarkannya. Begitu juga penciptaan jenis lelaki dan perempuan atau jantan dan betina. Penciptaan jenis pada manusia dan binatang-binatang mamalia itu bermula dengan setitis nutfah yang menetap dalam rahim atau dengan satu sel dari lelaki yang bersatu dengan sebiji telur perempuan. Tetapi mengapakah pada akhir perkembangannya tidak sama? Yang ini menjadi lelaki dan yang itu menjadi perempuan. Siapakah yang memerintah begitu? Penemuan faktor-faktor yang menjadikan nutfah itu lelaki dan nutfah itu perempuan tidak mengubahkan hakikat. Kerana yang menjadi pokok pertanyaan mengapa faktor-faktor itu wujud pada nutfah ini dan tidak wujud pada nutfah yang lain. Bagaimana kejadian lelaki dan perempuan itu merupakan kejadian yang selaras dengan garis perjalanan hidup yang menjamin kesinambungan hidup melalui proses beranak pinak. Adakah ini berlaku secara kebetulan? Tetapi kebetulan juga mempunyai undang-undangnya dan mustahil segala-galanya berlaku secara kebetulan. Mahu tidak mahu, pasti diakui bahawa di sana ada Tuhan pentadbir yang menciptakan lelaki dan perempuan. Kerana tujuan dan matlamat yang tertentu, kebetulan dan kejadian secara otomatis sama sekali tidak mempunyai tempat dalam peraturan alam ini. Jantan dan betina meliputi semua haiwan yang bukan mamalia dan berlaku pada semua hidup-hidupan termasuk tumbuh-tumbuhan. Seluruhnya mengikut satu peraturan yang sama. Hanya Allah sahaja yang tunggal dan tiada sesuatu yang sebanding dengannya. Inilah beberapa saranan dari pemandangan-pemandangan alam dan hakikat kejadian manusia yang menjadi bahan sumpah ilahi dalam surah ini mempunyai makna yang amat besar dan tujuan yang amat mendalam. Al-Quran telah menjadikan hakikat ini sebagai frame untuk menjelaskan hakikat amalan dan balasan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tujuan Allah bersumpah dengan malam dan siang, lelaki dan perempuan selaku hakikat-hakikat yang bertentangan dalam kejadian alam dan kejadian manusia ialah untuk menjelaskan bahawa usaha dan amalan manusia itu berlainan. Dan cara usaha dan amalan mereka juga berlain-lainan. Kerana itu balasan yang akan diterima mereka juga berlain-lainan. Usaha yang baik tidak sama dengan usaha yang jahat. Hidayah tidak sama dengan kesesatan. Yang baik tidak sama dengan yang rosak. Orang yang memberi derma ke jalan Allah dan bertakwa tidak sama dengan orang yang kikir dan merasa dirinya sudah cukup kaya. Orang yang percaya kepada akidah yang paling indah dan beriman tidak sama dengan orang yang tidak percaya kepadanya dan berpaling dari iman. Masing-masing mempunyai jalan dan kesudahannya yang tersendiri dan masing-masing akan menerima balasan yang setimpal. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya amal usaha kamu itu berbeza-beza. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang menderma wasaddaqa bil husna, serta percaya pada akidah yang paling indah, fasanuyassiruhul lil usra, maka kami akan memberi kepadanya kemudahan untuk mendapat kesenangan. Wa amma man bakhila wasta'na, adapun orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup kaya, wa kazzaba bil husna, dan tidak percaya kepada akidah paling indah, fasanuyassiruhul lil usra, maka kami akan memberikan kepadanya kemudahan untuk mendapat kesukaran. Wa ma yughni anhu maluhu iza taradda, dan harta kekayaannya tidak akan berguna
kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam neraka. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amal usaha kamu itu berbeza-beza. Ya, ini amal usaha kamu itu berbeza-beza dan berlainan-lainan. Dari segi hakikatnya, dari segi motifnya, dari segi tujuannya, dan dari segi hasilnya. Manusia di bumi ini berbeza-beza dan tidak sama dari segi tabiat dan kecenderungan masing-masing, dan tidak sama dari segi pemikiran dan minat masing-masing, hingga setiap orang seolah-olah merupakan sebuah dunia yang tersendiri yang hidup di sebuah planet yang tersendiri. Ini merupakan satu hakikat, tetapi di sana ada lagi satu hakikat yang lain, iaitu hakikat umum yang merangkuli seluruh manusia dan seluruh alam yang berlainan. Itu mana keseluruhan manusia itu dikumpulkan dalam dua golongan atau dua barisan yang mempunyai panji-panji masing-masing, iaitu golongan fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang menderma dan bertakwa, tasaddaqa bil husna, serta percaya kepada akidah yang paling indah. Dan golongan wa'amma man bakhila wasta'na, iaitu orang-orang yang kikir dan merasa dirinya cukup kaya. Wa kazzaba bil husna, dan tidak percaya kepada akidah yang paling indah. Atau golongan yang sanggup mengorbankan diri dan hartanya ke jalan Allah dan sentiasa memeliharakan diri dari kemurkaan dan azab Allah, serta teguh percaya pada akidah Islam yang paling indah. Dan golongan yang bakhil untuk mengorbankan diri dan harta kekayaannya ke jalan Allah, dan merasa tidak perlu kepada Allah dan hidayahnya, serta tidak percaya kepada akidah Islam yang paling indah. Ini dah dua barisan manusia yang menjadi tempat pertemuan berbagai-bagai jiwa dan usaha, berbagai-bagai cara hidup dengan berbagai-bagai matlamat. Masing-masing mempunyai jalan sendiri dan masing-masing mempunyai kemudahannya. Fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang menderma dan bertakwa, wasaddaqa bil husna, serta percaya kepada akidah yang paling indah, wasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memberi kemudahan untuk mendapat kesenangan di syurga. Mereka yang berkorban kepada Allah dan bertakwa serta berpegang teguh dengan akidah yang paling indah, bererti ia telah melakukan segala-galanya untuk membersih dan membawa dirinya ke jalan Allah. Dan ketika itu wajarlah ia menerima pertolongan dan taufik dari Allah, kerana tanpa pertolongan dan taufiknya manusia tidak mampu melakukan sesuatu apapun. Sesiapa yang diberikan Allah kemudahan untuk mendapat kesenangan, bererti ia telah sampai kepada Allah dengan mudah dan selesa semasa berada di bumi ini lagi. Ia hidup dalam kesenangan dan melimpahkan kesenangannya ke atas mereka yang ada di sekelilingnya. Ia mendapat kemudahan dalam segala langkah hidupnya dan kemudahan dalam mengendalikan semua urusannya, dan mendapatkan taufik yang tenang tenteram dalam semua perkara, sama ada kecil atau besar. Kesenangan itu merupakan satu darjah yang mengandungi segala sesuatu yang baik, dan ia meletakkan seorang sejajar dengan Rasulullah SAW untuk menerima janji Allah kepada beliau. Wasanuyassiru kalil usra, dan kami akan memberi kepadanya taufik ke jalan yang mudah. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup kaya, wa kazzaba bil husna, dan tidak percaya pada akidah yang paling indah, wasanuyassiruhu lil usra, maka kami akan memberi kepadanya kemudahan kesukaran untuk mendapat kesukaran. Wa ma yughni anhuma luhu iza taradda, dan harta kekayaannya tidak akan berguna kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam kesesatan. Orang yang bakhil untuk mengorbankan diri dan hartanya ke jalan Allah,
dan merasa tidak perlu kepada Allah dan hidayahnya serta tidak percaya kepada dakwah Allah dan agamanya, bererti ia telah sampai ke puncak kerosakan dan wajarlah ia mendapat balasan dari Allah, iaitu balasan menerima kesulitan, kesukaran dan kepayahan dalam segala perkara. Ia akan melorongkannya terjumus ke dalam segala kesulitan dan kesukaran. Ia akan memudahkannya ke setiap jalan yang menyulitkan dan akan menghapuskan segala kemudahan dan kesenangan untuknya. Ia akan menjadikan setiap langkahnya menempuh kepayahan dan menyeleweng dari jalan yang benar. Ia akan membawanya mendaki jalan kecelakaan walaupun ia merasa bahawa ia sedang menuju ke jalan kejayaan. Ia akan terus jauh dari jalan Allah dan dari keredaannya. Dan apabila ia terhumbang jatuh di penghabisan jalan, kesesatan dan penyelewengannya, maka segala harta kekayaan yang amat disayanginya dan membuat dirinya merasa tidak berhajat kepada Allah dan hidayahnya itu tidak lagi berguna kepadanya. Wama yuni anhu maluhu iza taradda. Dan harta kekayaannya tidak akan berguna kepadanya apabila ia terjerumus ke dalam kesesatan. Mendapat lowongan dan kemudahan ke arah melakukan kejahatan dan maksiat, termasuk dalam istilah memberi kemudahan ke arah terjerumus ke dalam kesukaran walaupun di dunia ini ia berjaya dan selamat. Apakah di sana ada lagi sesuatu yang lebih dahsyat kesulitannya dari neraka Jahanam? Neraka itulah kesulitan dalam erti kata yang sebenarnya. Demikianlah berakhirnya bahagian pertama surah ini, dan dari bahagian ini ternyatalah bahawa di sana terdapat dua jalan yang diikuti manusia di setiap zaman dan tempat. Kedua-dua jalan itu merupakan dua golongan atau dua panji-panji yang berlainan walaupun bentuk dan warnanya beraneka ragam. Setiap orang berbuat untuk dirinya apa yang dipilih olehnya, dan Allah akan memberi kemudahan kepadanya untuk menuju ke jalan pilihannya yang sama ada jalan kesenangan atau ke jalan kesukaran. Bahagian yang kedua dari surah ini pula memperkatakan tentang nasib yang akan diterima oleh setiap golongan itu atau tentang kesudahan mereka yang diberikan kemudahan ke arah mendapat kesenangan dan kesudahan mereka yang diberikan kemudahan ke arah terjerumus ke dalam kesukaran. Dan sebelum segala sesuatu bahagian itu menjelaskan bahawa bahagian ini menjelaskan bahawa setiap balasan yang diterima oleh setiap golongan itu merupakan balasan yang adil dan benar serta tetap akan berlaku. Kerana Allah telah pun menerangkan hidayahnya dengan jelas kepada manusia dan mengingatkan mereka terhadap azab neraka yang berkobar-kobar. Inna alaina lal huda. Sesungguhnya di atas kamilah tugas menerangkan jalan hidayah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya kamilah yang memiliki negara akhirat dan alam dunia. Wa anzartukum naran taladda. Oleh itu aku ingatkan kamu dengan keseksaan neraka yang bernyala-nyala. La yaslaha illal asqa. Tiada yang masuk di dalamnya melainkan orang yang paling jahat. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman. Wasayujannabuhal asqa, dan akan dijauhkan daripada neraka orang yang paling bertakwa. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri. Fama li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan bukan kerana ia menanggung budi kepada seseorang yang wajib dibalas. Illa ibtigha
rabbihil a'la, melainkan semata-mata mengharapkan keredaan Tuhan yang Maha Tinggi. Walasaufa yarda, dan ia akan berpuas hati dengan balasan Allah. Allah telah mewajibkan ke atas dirinya sebagai limpah kurnia dan rahmat kasihan belas darinya terhadap hamba-hambanya, memberi hidayah kepada fitrah manusia dan kesedarannya, di samping menyampaikan hidayah itu menerusi para rasul atau menerusi agama-agama dan ayat-ayatnya, supaya tiada seorang pun yang dapat berdalih dan supaya tiada sebarang kezaliman berlaku pada setiap orang pun, kepada setiap mereka. Inna alaina lal huda, sesungguhnya di atas kamilah tugas menerangkan jalan hidayah. Sentuhan yang kedua ialah penjelasan yang tegas tentang hakikat kuat kuasa Allah yang mengepung seluruh manusia hingga tiada tempat perlindungan selain darinya. Wa innalana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kamilah yang memiliki negeri akhirat dan alam buana. Oleh itu, mana lagi orang yang ingin pergi jauh dari Allah? Dan sebagai hasil dari pernyataan bahawa Allah meletakkan ke atas dirinya tugas menjelaskan hidayah pada para hambanya, dan pernyataan bahawa dialah yang memiliki negeri akhirat dan alam dunia selaku dua negeri untuk menerima balasan dan untuk beramal. Allah mengingatkan mereka dengan keseksaan api neraka. Fa'anzartukum naran taladda, oleh itu aku ingatkan kamu dengan keseksaan neraka yang bernyala-nyala. La yaslaha illal asqa, tiada yang masuk di dalamnya melainkan orang yang paling jahat. Api neraka yang bernyala-nyala akan membakar manusia-manusia yang amat jahat, dan tidak ada kesengsaraan yang lebih besar dari kesengsaraan dibakar dalam neraka. Kemudian ayat yang berikut menjelaskan siapa orang yang amat jahat itu. Allazi kazzaba wa tawalla, yang mendustakan ajaran Allah dan berpaling dari iman. Yakni manusia yang tidak percaya kepada dakwah Allah dan berpaling dari hidayahnya, sementara manusia yang bertakwa akan dijauhkan dari api neraka. Fasayujannabuhal asqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa, iaitu orang yang paling bahagia sebagai tandingan orang yang paling jahat. Kemudian ayat yang berikut menjelaskan siapakah orang yang paling bertakwa itu. Allazi yu'ti ma lahu yatazakka, yang mendermakan hartanya semata-mata untuk membersihkan diri, iaitu manusia yang membelanjakan hartanya ke jalan Allah untuk membersihkan dirinya, bukan kerana riak dan bukan kerana bermegah-megah dan berdabik dada. Manusia yang mengorbankan hartanya dengan sukarela, bukan kerana membalas budi, bukan kerana menuntut terima kasih orang, malah semata-mata ikhlas kerana Allah Tuhannya yang Maha Tinggi. Mama li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan bukan kerana ia menanggung budi kepada seseorang yang wajib dibalas, illabtiga awajhi rabbihil a'la, melainkan semata-mata mengharapkan kerelaan Tuhannya yang Maha Tinggi. Apakah yang ditunggu-tunggu dan diharapkan oleh insan yang bertakwa dan berkorban sedemikian rupa? Balasan yang ditunjukkan oleh Al-Quran kepada orang-orang mukmin itu amat menakjubkan, memeranjatkan dan luar biasa. Walasaufa yarda, dan ia akan berpuas hati dengan balasan Allah. Yang ditunggu-tunggu oleh manusia yang bertakwa dan yang mengorbankan hartanya semata-mata kerana Allah itu ialah kerelaan dan kepuasan hati yang menyelubungi seluruh jiwa raganya dan membasahi hidupnya. Itulah balasan dan nikmat yang paling agung. Walasaufa yarda, dan ia akan berpuas hati dengan balasan Allah. Ia rela dan puas hati dengan agamanya, dengan Tuhannya, dan qada dan qadar. Ia rela dan puas hati dengan nasibnya.
Ia rela dan puas hati terhadap apa sahaja yang dialami, sama ada kesenangan atau kesusahan, kekayaan atau kemiskinan, kemudahan atau kesukaran. Karena itu, ia tidak gelisah, tidak bosan, tidak gopoh, tidak merasa memikul beban yang berat dan tidak merasa matlamat masih jauh. Kerelaan dan kepuasan hati itu merupakan satu balasan yang paling besar yang wajar diperolehi oleh setiap orang yang mengorbankan jiwa dan hartanya dan memberikan untuk membersihkan dirinya dan yang berkorban semata-mata kerana Allah yang Maha Besar. Itulah balasan yang tidak dapat diberikan oleh sesiapa melainkan hanya Allah, iaitu nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang-orang yang ikhlas kepadanya, yang tidak melihat siapa pun selain dari Allah. Walasaufa yarda, dan ia akan berpuas hati dengan balasan Allah. Ia berpuas hati kerana ia membayar harganya dan menghulurkan dermanya. Ini adalah satu pernyataan yang memeranjatkan dan sesuai di tempat ini, dan ia memang ditunggu-tunggu oleh orang yang bertakwa, yang mengorbankan harta untuk membersihkan dirinya, bukan untuk membalas budi, malah semata-mata kerana mencari keredaan Allah yang Maha Tinggi. Walasaufa yarda, dan ia akan berpuas hati dengan balasan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.